Mula-mulanya dengan musyahadah. Yang pertama itu dan jika Tuan hamba dapat akan dia, dan saya memadalah dia, kerana pada masa kita ini masa yang sangat baik pengambilan ilmu dan amal, masa yang ketiadaan tempat ikutan yang bersih, kerana adalah segala manusia pada masa ini berhadap sekalian mereka itu kepada dunia, padahal umur mereka singkat, dan kebanyakan orang-orang yang dahulu kala umurnya panjang, padahal istighal, mana mereka sibuk menumpukan dalam amalan akhirat. Dua benda yang berbeza. Dulu umur mereka panjang-panjang, mereka bersungguh dengan amal akhirat, mendekatkan diri pada Allah. Di akhir zaman pula terbalik, umur mereka pendek, mereka leka pula. Ya, umur dah pendek, tapi mereka tidak bersungguh dengan mencari bekalan akhirat dan jalan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu Tuan Pengarang kata draft dia sudah turun. Ya. Adakah seorang tadi boleh daripada tauhidul af'al pun sudah dipanggil tinggi. Ya, kalau dulu cecah af'al ni orang kampung, kata tuan guru saya dia orang Melayu Getah pun dapat. Ya, boleh duduk dalam makam tauhidul af'al. Sekarang kena balik Mesir, balik luar negara pun tak cecah lagi. Sijil dia buat balik. Jadi makrifat ni jauh lagi. Makrifat rohani ni jauh lagi berbanding orang dulu. Sebab apa? Keadaan zaman sudah banyak mempengaruhi mereka. Mereka tidak bersungguh macam orang dahulu. Orang dahulu bersungguh-sungguh. Ya. Sedangkan umur mereka pula panjang. Kita pula kendian umur pendek, kesungguhan pula tidak semacam orang dulu. Mana tidak laju, dia lembab. Itulah keadaan penyakit akhir zaman dan Allah. Jadi maknanya satu peringatan daripada Tuan Pengarang kepada kita supaya maknanya kita sungguh-sungguh menumpukan perjalanan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Sebab ujiannya makin banyak, suasana dia pula tak banyak yang membantu ke jalan itu. Tambih satu perhatian. Dan jika tiada dapat bagi tuan hamba hendak istighal. Istighal mana? Asal mana masyghul, berbimbang. Kalau bahasa kita memberikan tumpuan sepenuh. Ya, istighal mana kesibukan, maknanya memberikan tumpuan. Sebab kalau orang tanya kita, ajak kita anda masyghul. Apa masyghul? Dia sedang sibuk, itu maksudnya. Kalau sibuk mana apa? Kalau sini konteks sibuk mana? Sibuk dengan Tuhannya, mana memberikan tumpuan. Dan jika tiada dapat bagi tuan hamba hendak mengistighal, memberikan tumpuan akan pekerjaan musyahadah, yang mana menjaga dan mengawal serta menguruskan sungguh-sungguh pandangan dalam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah sungguh-sungguh tuan hamba berhadap dengan i'tiqad, dengan wahdatullah pada yang tiga perkara itu. I'tiqad, latih, dia telah berhadap dengan i'tiqad, dengan pegangan hati akan ketunggalan, itu mana wahdatullah, ketunggalan Allah Ta'ala, ya, pada namanya, pada sifat af'al. Artinya mengiktikad, mana menjadikan pegangan kukuh akan esa Allah Ta'ala pada zat dan pada segala sifat dan pada segala perbuatan. Jadi mengikut seperti mana yang telah dititahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, qul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan i'tikadkan olehmu bermula ialah Allah Ta'ala itu Tuhan yang esa, ahad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun setara dengan dia. Ini pun besar lah kalau kita mulazamahkan, memerhatikan makna yang besar dalam suratul Ikhlas. Ya, surah Ikhlas ni besar. Boleh bawa satu hari 200 kali ke 300 kali. Ada orang baca 1000 kali pun ada. Baca dia sekali je sulus Quran. Pada 3 kali menepati membaca sebuah Quran. Nisbah pahala dia. Ya. Bukan nisbah bacaan, bukan nisbah bacaan, kena baca di Quran habis tak sama. Ya. Jadi diberikan ganjaran besar tu macam baca Quran kalau 3 kali. Sekali baca Qul Huwallah menepati ganjaran dia apa? 1/3 Quran besar. Bila benda ni besar, mana ada rahsia-rahsia besar di dalam. Ya. Ulama dulu dibahas Qul Huwallah sebulan tak habis. sebulan tak habis. Allah. Jadi sebutkan di sini ialah bermula makna i'tikad, iaitu pegangan yang tetap dengan mata hati akan suatu pekerjaan dan dinafikan akan lawannya. Pegang dengan mata hati akan satu pekerjaan, kemudian nafikan akan lawan. Misalnya seperti kita ambil pegang dengan mata hati kita akan bahawasanya Allah Ta'ala itu, iaitu bersifatlah ia dengan wahdaniyah, kudrah dan ilmu, dan kita nafikan daripadanya segala lawannya, iaitu berbilang, banding, lemah dan jahil. Itu dia. Arti jangan beri hilang pada ingatan. Ingatan kita sentiasa ada. Wahdaniyatullah, keesaan Allah yang ditunjukkan oleh semua makhluk. Maknanya kita pandang kepada langit bumi, kita akan merasakan makna wahdaniyah. Wahdaniyah makna apa? Aila saniyalahu fi zati wala fi sifat wala fil af'al. Itu makna wahdaniyah. Tidak ada yang menduai bagi zat, sifat dan af'al. Ya, ataupun ibaratun an nafil umum sittah. Banyak-banyak ta'rif itu. Ataupun ternafi akan kam yang 6, muttasil munfasil fi zat, muttasil munfasil fi sifat, muttasil munfasil fil af'al. Ya, kam muttasil wal munfasil telah kita bahas dalam apa? Ilmu usuluddin kan. Ataupun ibarat daripada la saniyah, mana la saniyah lahu, tidak ada yang menduai pada zatnya, pada sifat dan perbuatan, dengan mana dia tunggal. Maka pandanglah ketunggalan Allah Ta'ala ya dalam setiap maujudat. Sebab kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak tunggal, kalau Tuhan itu tidak tunggal, jawab dia, kita pun tidak ada. Ya, kita pun tak ada. Kita tidak akan ada kalau Tuhan itu tidak tunggal. Nampak? Itu kena perhati betul. Kita tidak akan ada dan semua makhluk takkan ada kalau Tuhan itu tidak ahad, dia tidak tunggal. Ya. Bermakna mafhum mukhalafah sebaliknya, wujudan kita dan semua makhluk menunjukkan ketunggalan dia, di mana wajhut tanassub, ya, wajhut tanassub, wajah munasabah, yang mengatakan kalau dia tidak tunggal, satu alam pun tak ada.
Di sini kita kena memahami makna ketuhanan yang selalu kita asakkan dalam qalbi kita, dan disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Mana tajdid iman kamu dengan nafi dan isbat la ilaha illallah. La ilaha makna tiada Tuhan. Apa makna Tuhan? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Itu makna ketuhanan. Diambil daripada ayat. Ya ayuhan nas, hei manusia, Tuhan kata, antumul fuqara, kamu semua fakir kepada Tuhan. Fakir mana apa? Berhajat, tertambat, terikat, bergantung, bersandar semua kepada Tuhan. Itu makna as-samad yang ada dalam qul huwallahu ahad. As-samad mana tempat tumpuan, kerana tidak ada satu makhluk yang terlepas daripada dia. Itu satu. Ya ayuhan nas antumul fuqara, kamu fakir. Di sini ulama keluarkan sifat apa? Iftikaru kulli ma siwa ilai, berhajat segala yang lain kepada Allah. Satu makna ketuhanan. Yang kedua, wallahu huwal ghaniyul hamid, Allah Ta'ala maha kaya, maha terpuji. Maka keluar sifat apa? Istighna an kulli ma siwa. Istighna mana terkaya dengan mana tidak berhajat, tidak bersandar, tidak memerlukan pada sesiapa. Jadi bila kita nafi la ilaha, tiada Tuhan, terus kita faham tiada zat yang dua sifatnya ada kat dia. Apa dia? Dia terkaya mana dia tidak berhajat kepada sesiapa, tidak bergantung, tidak memerlukan pada sesiapa. Satu. Yang kedua, bahawa segala yang lain terikat dengan dia, fakir kepada dia. Mana besok Tuhan maknanya apa? Zat yang dia tidak terikat dengan sesiapa, sebalik yang lain terikat dengan dia. Mana tidak ada zat yang macam ni illallah, melainkan Allah. Mana Allah lah tempat tumpuan segala perkara, dan dia pula tidak memerlu dan tidak terikat dengan sesiapa. Mana semua makhluk terikat dengan dia, dan dia tidak terikat dengan sesiapa. Semua makhluk bertumpu kepada dia, memerlukan dia, sedangkan dia sebaliknya, dia tidak memerlukan siapa. Itulah makna ketuhanan. Maka makna ini tidak ada melainkan pada Allah Ta'ala saja. Tok pekong yang dia buat, ya, berhala yang diukir dengan batu, dipahat dengan kayu, ada makna ni. Dia berhajat tak? Berhajat. Dia sendiri pun dia kena buat, ya, dia sendiri kena buat. Sebab tu kalau makna dia tidak berhajat, Tuhan dia tak berhajat, mesti kewujudan dia adalah asli. Kalau wujud tidak asli, mana wujud arid, itu bukan Tuhan. Ya, wujud asli bermakna wujud itulah asli, sifat dia asli. Makna dia tidak didahului oleh ketiadaan. Itu pergi pada makna kidam. Mana ada selain Allah bersifat sedemikian. Wujud segala makhluk bukan asli. Sebab apa? Sebab nama dia makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa, yang dijadikan. Bila dijadi bermakna asal dia tiada. Kalau asal dia dah ada, tu bukan kena jadi. Allah Ta'ala asalnya ada, kita asalnya tiada. Semua makhluk asalnya adamun mahd, ketiadaan semata-mata. Maka nak pergi menyeberang daripada Adam kepada wujud, mesti ada fa'in pencipta. Maka yang kena cipta itu bukan Tuhan, itu makhluk. Bila Tuhan, dia tidak dicipta sebab dia pencipta, dia asli. Satu makna. Yang kedua, yang lain berhajat. Yang ni, nak pandang sini ni, yang kita bincang ni. Yang lain semua berhajat kepada dia, menuntuti bahawa dia adalah tunggal. Kalau Tuhan itu tidak tunggal, makna ini akan rosak. Makna ketuhanan ini akan rosak. Contoh, kalau dua Tuhan tidak wahdaniyat, bermakna mana apa? Tiap-tiap yang didakwa Tuhan dua ni batal makna ketuhanan dia. Sebab tidak ada benda yang seluruhnya berhajat kepada dia. Kalau dua, satu jadi langit, satu jadi bumi. Yang jadi langit, bumi dia tak buat. Yang jadi bumi pula langit,
Ya, dia tak buat. Jadi kalau didakwa Tuhan ada benda terlepas dari dia, maka batal makna ketuhanan. Lepas tu kalau dua, batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, mana mungkin wujud segala makhluk. Sebab yang boleh mengeluarkan makhluk daripada tiada kepada ada, mesti zat itu ialah zat yattasif bil uluhiyah. Dia mesti bersifat dengan ketuhanan. Ya, faham tu? Sebab tu wahdaniyat menunjukkan makna ketuhanan, dan wahdaniyat juga menunjukkan bahawa semua manusia terikat dengan dia. Ya, sebab dia tunggal. Satu pasar raya je di dalam negeri itu, semua tumpu kat situ. Bila kata 2 3, habis. Separuh pergi sana, separuh pergi sini, dia pecah. Ya, jadi makna ketuhanan tidak ada satu benda pun walau sebesar halus zarrah boleh terlepas dari dia. Kewujudan dia terikat dengan Tuhan. Kematian dia pun terikat dengan Tuhan. Keperluan dia semua berikat dengan Tuhan, segala-galanya. Ya, itulah maksud ketuhanan yang dikehendaki dengan makna wahdaniyah. Mana terselah dan terang wahdaniyah Allah Ta'ala dalam semua makhluk, kejadian makhluk. Nampak terang. Bakal tidak wahdaniyat, batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, tak ada makhluk. Kalau kita pusing, ada makhluk menunjukkan bersifat Tuhan dengan wahdaniyat. Jadi semua makhluk tu seolah-olah dia berkata apa? Pokok, kayu, kayan, langit, laut, darat, semua batu batan, seolah-olah dia berkata dengan lisanul hal. Allahu yattasif bil wahdaniyah. Lau lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyat. Kalau tidak sedemikian, satu makhluk pun takkan ada. Jadi kewujudan segala makhluk terang menjadi nur, menunjuk ke arah wahdaniyat. Sebab ulama sufi menamakan makhluk ini dengan nur Allah. Ya, makhluk semua ni dipanggil nurullah, bukan diri Tuhan. Nur cahaya, cahaya menunjuk, cahaya menunjuk. Kita padam api kan nampak kan? Nampak golap, mana nak baca? Jadi cahaya kita menunjuk, dapat kita baca. Menunjuk ke mana apa? Dalil. Ya, mana nur, mana dalil menunjukkan kewujudan dan bersifatnya dengan segala sifat ketuhanan dan kesempurnaan. Lepas tu ahad, luas makna dan ahad, kul huwallahu ahad, ia tunggal. Ya, dimasuk sini maknanya makna ketuhanan situ. Kalau dia tidak tunggal, makna batal makna ketuhanan. Ya, jadi pandang ketunggalan Allah Ta'ala, wahdaniyat dalam ya semua keadaan kita. Di mana kita buka mata, semua benda ni menunjukkan wahdaniyat Tuhan. Ya, kita dengar semua masmu'at yang kita dengar, makhluk yang didengar, itu semua menunjukkan wahdaniyatillah. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pandang, semua itu. Ya, begitulah mainan seninya kehebatan ruhani arif billah. Setiap saat dia dengan Tuhan berlazat memandang wahdaniyat. Kemudian kudrah. Ya, kudrah kita mengaji dalam usuluddin dia panggil apa? Al-qudratu wal irada muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk, mana berperanan pada semua mungkin. Mana semua mungkin, mana apa, yataqayyad, semua mungkin itu berkait, terikat dengan dia. Ya, kullu mumkinat yataqayyadu, tataqayyadu bil qudrati wal iradah. Semua mungkinat makhluk dia terikat dengan iradah dan kudrat Tuhan. Mana ada makhluk yang dilepas dari taksisul iradah, dia ada, dia tak berkait dengan taksis iradat di azal, dia ada, mana ada? Ya, Nabi kata apa? Masya-Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Tuhan itu saja berlaku. Bermakna takluk iradat dipanggil apa? Tanjizi qadim. Kemaju usuluddin kan? Ini bahas tauhid khas kan ni. Usuluddin tauhid am. Mana takluk tanjizi qadim. Apa makna tanjizi? Lulus sedia kala. Takluk iradat dipanggil apa? At-taksis. Makna menentu. Besok tuan-tuan nak pergi mana? Ada tak program? Ada. Program kita sekarang tu panggil penentuan, taksis. Besok pukul sekian kita nak pergi sekian. Sekian pukul sana besok nak pergi kedai, nak beli barang, nak beli beg. Ya.
atau sebagainya kita nak beli barang. Itu dia panggil taksis. Mana kendak kita dah menentukan. Tiba masa besok sekian pukul 8 nak pergi, kita pun start kereta. Itu dia panggil kudrah kita, terus dilaksanakan. Kalau kita makhluk yang fakir pun ada taksis. Taksis kita dipanggil membayangi taksis Allah. Kudrat kita membayangi kudratillah. Iradat kita semua tu. Sebab kita ni panggil bayang, membayangi wujud Allah Ta'ala dan membayangi segala sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Jadi mana dulu taksis dengan taksir? Taksis dulu, tentu dulu kemudian berbuat, rancang dulu kemudian berbuat. Maka perancangan kita dipanggil taksis. Maka Allah Ta'ala punya perancangan lagi hebat. Sebelum ada kita azali dah siap. Ya, dah siap kita kerja kalau kita kata. Sekian dengan detail sudah siap. Ada masa jadi ni, masa jadi ni. Malam ni kita dekat Masjid Kelebang, malam ni tengah baca kitab, malam ni kipas pusing, malam ni hujan turun, semua dah siap. Ya, semua dah siap. Kita baca tengok. Ya, itu dipanggil kalau pergi pada ahadiyah, cara memandang sufi dalam maratibus sab'ah, martabat 7. Itu cara dia memandang. Ya, dia menceritakan, dia mematikan pandangan lain, dia nampak satu. Itu makam ahadiyah. Dia syuur qalbi dia. Dia pandang apa? Kan Allah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala, tak ada satu pun serta dia. Ketika itu dia pandang tu, dikaramkan yang lain. Situ tempat dia belazat. Sebelum ada kita pandang tu sam. Oh, betapa dahsyatnya ketunggalan dia. Ada kita pandang ahadiyah. Ya, contoh dia lah. Jadi sila pandang, ingatkan kudratillah. Maknanya apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Ta'ala ala kulli syai'in, atas tiap-tiap syai', tiap-tiap suatu. Semua kita ni masuk syai'. Wa indana syai'un huwal mawjudu. Di sini kami ahli sunnah wal jamaah, segala mawjud dia panggil syai'. Asya' jamak dia. Mana tiap-tiap suatu ada di dalam dia tu cermin memandang kudrat Allah Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Ta'ala ala kulli syai'in, atas tiap-tiap suatu, termasuk diri kita ni. Ya, ala kulli syai'in qadirun. Apa makna qadir? Qadirun dipanggil isim, nama. Bila nama ditunjuk pada musamma, mana zat. Sebut qadir makna zatun muttasif bil qudrah. Zat yang bersifat dengan kudrah dipanggil qadirun. Ya, qadir mana zat muttasif bil kudrah, zat yang bersifat kudrah. Jadi ayat terang ditunjuk innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bermakna tiap-tiap sesuatu itu cermin memandang kudratillah. Itu makna dia. Mana kita tak terlepas daripada kudrat Allah Ta'ala. Dan ilmu, ilmu Allah Ta'ala dipanggil ta'aluk apa? Inkishaf. Kalau kudrat mana taksir, memberi kesan daripada tak ada kepada ada, diadakan. Itu mana taksir. Ya, daripada dah ada pula dipadamkan, dah tak ada. Ya, itu kerja Allah Ta'ala. Ijad, i'dam, mengada, meniada. Adapun ilmu dipanggil inkishaf, nyata. Bila nyata, sedia kala lagi. Kita nak buat rumah, tuan-tuan, ya, bentuk mana, pesen mana, berapa bilik, berapa tingkat, semua dah siap. Rumah tak ada lagi, dah ada dalam minda, dalam kepala kita. Kalau kita insan yang fakir, yang hina, yang daif, yang jahil ni, macam tu sekali, ada perancangan, kata kerja dah siap-siap, Allah Ta'ala tak usah banding lah. Sebelum ada kita dah siap. Dalam ilmu dia dipanggil apa tu? Inkishaf, nyata terang. Sebelum ada makhluk dah nyata terang apa yang akan berlaku. Bermakna kita semua ni masuk dalam ta'aluk inkishaf Allah Ta'ala. Jadi adanya kita semua ni dah ada sedia kala, dah azali, dah siap, dah ada dalam ilmu Tuhan dah, yang sedang akan, ya, yang dah berlaku, sedang dah akan, semua masuk dalam ilmu Tuhan. Jadi kita pandang semua ni masuk dalam ta'aluk ilmu dia secara inkishaf, nyata. Ya, satu, la yakhfa alaihi syai'un, tak ada satu tersembunyi atas Allah Ta'ala. Bukan mana kita buat tuan tahu, sebelum ada kita dah ada dalam ilmu Tuhan. Benda tu yang kita pandang supaya kita kenal kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat, nisbah ilmunya, nisbah kudrahnya, nisbah wahdaniyahnya. Belum yang lain lagi, banyak lagi. So, kita ambil 3 cukup tu. Kata Tuan Pengarang, kalau kau payah sangat main 3 ni pun cukup lah. Ya, keasaan dia terselah dalam semua maujudat, kudrat dan iradat ilmu dia, ya, terpampang pada semua maujudat benda ada.
Ya. Mana mungkin seorang kali kata saya cukup kenal bapa awak. Ya. Tapi saya tengok awak, saya tak nampak bapa awak. Tu dia tak kenal kan. Kalau dia kenal bapa dia tengok anak mesti dia ingat bapa. Dia tengok, oh kau anak Kasim ni. Bapa kau dah meninggal 2 bulan ni itu. Sebab apa? Sebab ada rangkaian anak dengan bapa. Dia tengok maknanya anak mesti dia kenal, bapa kenal mesti anak. Sebab anak adalah rangkaian daripada bapa. Benda yang berangkai. Ya, Tuhan. Mana makhluk ada rangkaian dengan Tuhan, sebab makhluk dia dijadi rangkaian dia, Tuhan yang menjadi. Ya, Tuhan dipanggil Khalik, makhluk dipanggil makhluk. Mana yang dicipta, siapa mencipta? Sani' huwallahu taala. Atau mana kalau dia kenal harimau, dia nampak tapak di undur belakang. Dia kata dia kenal harimau, nampak tapak harimau dia menunung ke depan. Itu dia tak kenal. Ya, kalau dia kenal Allah Taala, dia tengok ada benda yang berkait. Ya, yang mana benda itu terkait dengan Tuhan dia akan. Segala makhluk ada berkait dengan Allah. Kenapa dilihat makhluk dia tak nampak Tuhan? Lihat dengan mata kasar, nampak dengan mata dalam. Mata dalam mana syuhud, bukan mata kita tengok macam ni. Syuhud musyahadah qalbi kita dengan Tuhan. Itu dibincang, dimusyahadahkan wahdaniyat, kudrat dan ilmu Allah Taala. Tambih satu peringatan pula. Dan tiada dapat bagi seorang hendak faham akan segala makna pekerjaan yang payah-payah dan hendak masuk ke dalamnya, iaitu seperti pekerjaan musyahadah dan muraqabah akan Allah Ta'ala, dan seperti tuntut mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang sempurna, iaitu dengan muraqabah dan musyahadah, dan tuntut berkekalan khidmat dan ibadat kepada Allah Ta'ala melainkan dengan 5 perkara. Anda tengok ni tuan-tuan, ni cantik ni. Ini cara kaedah yang cantik untuk kita pergi ke arah yang disebut tadi. Kita akan dapat insya-Allah bagaimana cara muraqabah, cara musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diterangkan oleh Tuan Pengarang. Yang pertama, meninggalkan berkendak dan meninggalkan kasih kepada dunia. Itu syarat pertama. Manakala hati dia diracun oleh kesilapan dunia, mana mungkin dia boleh memandang zat yang sangat hebat. Kesilapan kepada dunia ada racun dalam sudut muraqabah dan musyahadah. Terganggu musyahadah kalbi kita. Mana musyahadah ni dibuka dari setelah seorang itu mendapat pembukaan. Pembukaan itu tidak akan dapat melainkan dia asyik. Dan asyik itu tidak akan dapat melainkan dia dapat lazat dengan zikrullah, lazat dengan Tuhan. Tiba-tiba lazat itu diberi pada makhluk, pada dunia, mana mungkin dia dapat dengan Tuhan. Faham? Itu dia kata istighal. Dengan istighal kalbi kita memberi tumpuan dengan Tuhan, dihadiahkan kemanisan. Lepas kemanisan dihadiahkan akan kerinduan, asyik. Lepas asyik baru dibuka rafa'atul hijab. Bila rafa'atul hijab baru dia masuk pada mana? Muraqabah dan musyahadah, difana dengan Tuhan. Tapi kalau hati dia sudah diikat dengan makhluk, kasih dengan dunia, kasih dengan makhluk, mana mungkin dia nak tembus jalan ni? Ma ja'alallahu lirajul min qalbaini fi jawfin wahid. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma ja'alallah, Allah Ta'ala tak jadikan dalam jasad insan itu 2 hati, tak ada. Dia satu je. Bermakna kalau hati dia menghadap kepada makhluk, dia tak dapat menghadap kepada Tuhan. Kalau dia menghadap pada Tuhan, dia tak akan dapat menghadap makhluk. Faham? Itu maknanya. Ya. Anta ma'al aqwan malam tusyahid al-muqawwin. Kamu akan diikat dengan makhluk kalbi kamu selama kamu tidak musyahadah akan Allah Ta'ala. Mafhum muhalafah bila dimusyahadah dengan Tuhan, tertutup dengan sana kalbi, ya. Jalan kita ni semua urusan dalam kan. Kitab ni dibahas kalbi, lain tak bahas. Sebab kalbi benda yang mahal, hakikat insan, dia yang boleh tangkap. Ya. Jadi kita nak jadi apa tuan-tuan? Kalbi dengan dia, jasad dengan makhluk. Makhluk semua ni kita bagi jasad kita. Abdanuhum ma'al khalqi wa arwahuhum ma'ar rabb. Jasad mereka dengan makhluk berurusan, dia nak kerja, nak apa, cari rezeki ke apa semua buat tu, pembangunan itu tak ada hal jalan. Semua dipandu dengan syariat, jangan menyonsang sudah. Ada pun yang kita bincang di dalam urusan kita dengan dia, ni urusan paling besar.
untuk mendapat makrifat, pentajalian dan sebagainya. Ya, ini panggil urusan dengan sultan besar, raja segala raja. Wallahu taala. Maka cara nak masuk dengan yang pertama apa? Tinggalkan berkehendak. Mana iradah kehendak kita tu, ya, terus pergi kepada ilahi anta maksudi. Apa makna maksud? Allazi qusida. Tengok dia, allazi qusida, benda yang dikasad. Al-qasdu ma qarra fil batn. Kasad tu benda yang duduk di sini hati. Ya, dia tak duduk di tangan, di kepala, di telinga, tak, dia duduk qalbi. Ya, jadi kasad kita boleh ke dia, kendak kita ke dia. Kalau kendak kita larikan kesilapan dengan makhluk, di mana ruang nak masuk dengan Tuhan? Sebab tu Syekh Abdul Qadir kata jalan ni, kata ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam qalbiku melainkan dia. Habis kita tak campur masyarakat kita bagi luar. Ya, sebab wali-wali kita banyak nak kenal, lepas dia bercampur kita macam biasa dia. Tapi qalbi dia lain. Qalbi dia sentiasa berhadap kiblat roh ila Allah Taala. Ya, itu perjalanan yang diwarisi daripada nabi-nabi, rasul-rasul dan para aulia. Ya, jasad mereka dengan makhluk, qalbi mereka. Kita ini beri jasad kita makhluk, jiwa dan raga-raga. Jiwa dengan raga-raga kita beri ke makhluk. Sebab tu dalam kepala kita, hati kita makhluk. Bila kita angkat takbir semayang, Allahu Akbar, masuk sap keluar. Ya, kedai dia keluar, laut dia pergi, darat dia pergi, dia main komputer lah. Dia betul komputer dia dalam semayang dah banyak. Dia kira duit dalam semayang, untung dia, kan? Semua masuk tu. Benda tu akan keluar bila ada dalam kalbi. Benda yang tersemat dalam kalbi itu akan masuk dalam kepala kita. Tapi kalau kalbi sentiasa Allah, 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 dia angkat semayang sudah benar. Ya. Sebab dia suruh dalam Naqsyaband, jangan putus zikir Allah. Allah ismu zat, jalan dia. Ya. Peringkat awal tuan-tuan zikir secara itlak ya. Kalau nak cara khusus kena bai'ah, dia kena hantaran zikir, mana di kalbi, mana di ruh, mana di sir. Ya. Macam mana kita nak buat, ya, selesaikan lataif switch yang 7 untuk pancaran nur. Kemudian macam mana kita buat nafi isbat, macam mana nak wukuf dengan dia, nak berhenti berhadap dengan dia, macam mana nak masuk nafi isbat, nak masuk murakabah, semuanya tu dah kena suluk lah tuan-tuan. Dia kena suluk proses dia tuan. Sementara ni jalan dia Allah, Allah, Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Tuhan buka. Tu je lah. Itu yang pertama ya. Meninggalkan berkenak dan meninggalkan kasih kepada dunia. Artinya tiap-tiap barang yang lain daripada Ta'ala itu maksudnya. Ya, tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala kita keluarkan hati kita, maka Tuhan akan berikan persiapan untuk ni menghadap dia. Yang kedua, meninggalkan akan barang yang dikasih dan disukai oleh hawa nafsu. Apa saja itu nafsu apa? Kita yang banyak suka apa? Minal maqulat wal masyrubat wal malbusat. Dia makan, minum, pakaian, itu semua menjadi kegemaran kita. Maka bila jalan riyadhah, dia kena usahakan sikit-sikit buangkan nafsu punya kendak tu. Cara dia ringkas, sab gerak terus boleh, atau cara tadrij ansur-ansur. Cara ansur-ansur kita banyakkan zikrullah. Sebab bila zikir sampai kesedapan dia ada dengan istighal, kemudian lazah. Bila dia banyak zikir, dia akan pergi lazah. Bila lazat itu menepat dalam kalbi, sedap, maka kesedapan dengan yang lain akan hilang. Sikit-sikit dia beransur. Itu rahsianya kita meletakkan zauq sedap dengan Tuhan. Dia akan membakar kesedapan yang lain. Ya, sementara ni yang lain banyak masuk dalam ni. Yang macam-macam benda dunia masuk ni. Ya, kita tembak akhirnya apa, dengan nur zikir tadi dia padam sikit. Hijab dia terangkat terbuka sikit. Ya, dia dapat terbuka bermula daripada merasakan lazat. Kalau zikir tak ada lazat lagi, menangis minta tolongan Tuhan. Ya Allah, kurniakan kelazatan ku menghadap Engkau. Minta. Sampai bila lazat, maka dia akan pergi apa? Rindu. Bila rindu dengan Tuhan dah masuk dalam kalbi kuat, yang ni akan tanggal ni. Ini semua ni akan tanggal. Sebab tu dalam surut bila kita macam-macam perasaan hati, oh, dah lain dah Tuhan gitu. Dulu perempuan kuat mengikat, sekarang tak ada dah. Apa maksud dia? Dah terlepas. Ya, dia rasa tak ada dah. Ya, ada pun tak ada, apa yang ada sudahlah, alhamdulillah. Dulu jangan kan, dia tak dapat dia mengamuk. Dia tak dapat dunia dia mengelinjang. Kan, macam kena sesah. Sekarang dia tak dapat, tak apalah, dapat mana pun alhamdulillah. Tu mana dah berubah dah. Ya, dengan tembakan nur zikir dia berubah dalam. Sebab apa? Cahaya mahabbah tu akan membakarkan cahaya kasih, kegelapan kasih dunia itu padam sikit.
Itu penting zikir. Berjalan ni bukan kaji, dia zikir dan ya. Yang ketiga, hendaklah berkekalan dengan zikrullah tu. Zikir alat dawam. La tatruki zikr li adami hudurika ma'allahi fi. Kamu jangan tinggalkan zikir walaupun kamu zikir dalam keadaan lalai. Jangan. Sebab tu pakaian alwa simaul auliya, lambang kewalian ialah zikrullah. Ya, zikir jangan putus. Walaupun dia lalai, hentam juga dalam nama, insya-Allah dia akan terbuka. Terbuka dia pertama apa? Rasa seronok. Dia tak zikir, dia rasa tak sedap. Tu dah dapat sikit Tuhan bagikan percikan nur daripada Allah Ta'ala. Hendaklah zikir, kekalkan zikir, jangan dia berhenti. Artinya sentiasa hendak dia ingat akan Allah Ta'ala dengan hatinya. Dia duduk, dia berjalan, dia makan, dia bercakap, dia mengajar, dia belajar, semua jalan. Tuan-tuan belajar pegang kitab, mata tengok kitab, dalam jalan, jangan tak jalan. Kalbi dalam jalan, Allah, Allah, Allah kan? Jadi buat dua satu benda dalam satu masa ya. Artinya sentiasa. Jadi kalau kalbi dah sentiasa dengan dia, nur hati terang, ilmu mudah masuk ya, ilmu mudah masuk sebab tempat dia terang. Artinya sentiasa hendak ia ingat akan Allah Ta'ala dengan hatinya, dan sentiasa dia buat akan dia dengan lidah pula. Satu orang mursyid besar, wali besar, seorang tu datang jumpa dia, ya Sayyidi Syekh, kalau saya ikut tarekat Tuan Syekh ni, pasir ni kan boleh bertukar jadi emas tak? Dia kata, InsyaAllah Tuan Syekh kata. Oh, dia pun duduk, bagus, dia pun nak itu. Bila dia dapat tarbiyah semasa demi semasa, dia pun kenal siapa dia Tuhan. Tuan Syekh tanya, nak? Tak nak dia. Dulu dia nak kan, sekarang dia tak nak. Sebab apa? Nur dia dah masuk. Nurul mahabbah, nurul azkar, semua dah masuk dalam kalbi dia. Kesedapan, kelazatan dia dengan Tuhan dah dapat. Benda tu tak nak. Itu kata bijak Tuan Syekh ni. Kalau Tuan Syekh kata kau nak dunia, kau gila tu. Dia tengking kau bongkar kawan tu lagi. Ya, bongkar kawan tu lagi. Tu ada budak-budak ikut kita, kawan-kawan rambut panjang ni kan. Dia kata suruh dia kerat tunggu. Biarlah, besok dia pandai lah kerat ni. Besok dia pandai lah kerat sini kan. Bila dah kenal jalan ni, dah faham siapa dia, dia reti malu dengan Tuhan, tak yang kau suruh dia kerat, dia suruh kan. Ni kau dia datang kau segegar dia datang isap okok, biar dulu kan. Ni kau berhenti, jangan isap okok, jangan isap okok, kawan dia boring cabut lagi. Dia pun bisa lepas isap okok, isap dadah pula tu. Dia isap okok, isap dah, lepas tu kita repair perlahan kan. Ni kau repair kerah, hati kau kerah, kau ketuk orang buat apa kan. Lama-lama dia bagus lah, perlahan-lahan ya. Itu uslub yang kita gunakan, uslub Rasulullah SAW tu ya. Baca hadis ketika Rasulullah SAW duduk dengan Arab Badui, dia kencing dalam masjid kan. Kan dia kencing dalam masjid, dalam hadis sahih. Sahabat lain dalam belakang Rasulullah kata nanti kan kau segegar dia lagi satu masjid dia kencing lah. Satu, kemudian kau ditahankan, disakitkan dia, biar dulu dalam masjid dulu pasir kan. Dia lepas tu ambil satu dalwah air, pergi cuak, lepas tu dah habis cerita. Jadi kawan tu menjinak, ni kau segegar ni, dia bongkar lagi habis kan ya. Sebab makna kita menjinakkan. Quran surah tu basyir, Nabi tu basyir wala tunafir, jinakkan, jangan liarkan orang. Itu cara dia ya. Dia datang macam biar dulu, terprepare pelan-pelan, lama dia kenal kan. Kalau kau kata tuan boleh tak jadi emas, pasti jadi emas, kau gila begitu. Ni jalan makrifat lah, bukan jalan dunia. Dia pun dengar, dia pening, dia bongkar lagi. Tuan Syekh kata insya-Allah. Dia pun seronok. Bila dia ajar, dia kenal ni makrifat dan tuan dia kenal, emas pun tak nak. Dia tengok emas pula terbalik dengan pasir serupa. Hatta yastawiyah indahu azab war ramad. Sehingga dia tengok emas dengan pasir serupa. Berapa benda tu tak ada dalam kalbi. Berapa tak ada kalbi? Lazzatul zik dari dalam kalbi. Ya, lazzatul zik, lazat manis zikir dari dalam hati dia. Kemudian tuan beri pula lazzatul uns, ya, lazat kejinakan dengan dia pula. Lalu pam tuan buka, lagi kan dia tuan buka hijab langsung, dia tak pandang lain. Itu kaedah dia, pelan-pelan tu jalan ini. Kemudian kata zikir ruknun qawiyun, zikir rukun yang paling kuat. Nak berjalan jalan makrifat, zikir jangan tinggal. Tak ada zikir, no way, tak ada jalan. Mesti asak, walaupun malas, walaupun sikit, tembak je, insyaAllah dia terbuka ya. Itu jalan paling besar. Kalau tidak, mana Tuhan sebut banyak istilah yang pelik dalam Quran. Zikran kasira, bab zikir Tuhan sebut banyak ya. Ada lain tu, ada makna dia ya. Banyak zikir, insyaAllah nur itu akan terang. Yang keempat, hendaklah segera ia taubat pada tiap-tiap jatuh dalam dosa.
Maknanya dia kena jadi istiqamah, mensegerakan taubat, jangan tangguh-tangguh. Taubat daripada segala dosa kecil atau besar. Terkena maksiat mata, terkena maksiat mulut, cepat masuk, jangan peram. Ya, sebab bila kita peram dosa tu bahaya. Dia akan memarah dalam. Akhir dosa yang mana-mana asal-asal kita tak suka, lama-lama dia rasa sedap. Kalau rasa sedap buat maksiat, itu pahala paling besar. Ya, sedangkan kita nak sedap lazat ibadah, bukan lazat maksiat. Ya, sebab tu bila maksiat wajib segera taubat. Taubat tu wajib, segera tu pun wajib. Pantas, jangan tunggu. Itu tanda kita cepat nak dapat jalan musyahadah. Sebab kalau kita tinggal dosa tu lama, kita peram, lama dia akan jadi bertukar jadi sedap, tu bahaya. Dia sedap maksiat, bila pintu musyahadah takut tertutup. Satu. Kemudian kalau lambat taubat, ibadat tuan-tuan akan terasa lembab. Sebab tekanan dosa tu dia akan memberat. Inna sikala zunub yamna ila masyila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa tu menyebabkan kita berat nak jalan. Lepas tu Syekh Daud At-Ta'i sebut dalam Minhaj, iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hatiyatu. Bila kamu rasa berat nak bangun tahajud malam, nak zikir pula rasa berat, nak basuh sunat, mana ibadat terasa berat, sedarlah kamu sedang ditambat. Siapa yang mentambat? Hatiah kesilapan kamu. Dosa mata, dosa telinga, dosa macam-macam dosa, ada dosa mulut. Dia tu ibarat tali yang menambat rohani kita. Nak pergi Tuhan rasa berat. Bila kita buka balik dengan istighfar, dia rasa ringan. Lepas tu kalau kita tidur, kita istighfar berapa banyak sekali pun. Ya, InsyaAllah niat malam mudah je. Tak payah makan jalan loceng ni bangun kan. Ini 3 handphone buat loceng, kering atau bunyi. Kadang-kadang dia loceng dia tutup. Sebab bangun bukan dengan sini, bangun dengan dalam. Jadi dalam dia terang, ringan, sekejap dia bangun kan. Ya, Tuhan bantu dia. Habis. Yang kelima, meninggalkan angan-angan. Jangan jadi mak jenin mungkin. Tahu angan-angan jikalau kepada pekerjaan akhirat sekalipun. Mana pun jangan kita fikir sangat benda depan, kita banyak tumpu pada dia. Ya. Sebab bila banyak angan-angan, ya, dia akan merosakkan maknanya ya hukukul awqat, hak waktu. Ya, kita banyak berangan kosong. Dia kena penuhkan dengan zikrullah. Itu cara dia. Kalau ini 5 perkara ni kita follow betul-betul, insya-Allah dia membantu untuk kita mudah masuk dalam muraqabah dan musyahadah dengan sebenarnya. Habis. Dan dengan segala perkara ini takjub oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ibn Athaillah rasa takjub, tengok bawah dia sebut. Ya, dengan ini takjub Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu dalam di dalam hikam, bukan hukum tu, dalam hikamnya akan dapat berjalan, dapat sampai kepada Allah oleh orang yang ada padanya salah satu daripada segala perkara yang tersebut ini. Dengan katanya, tengok tuan, dulu dibincangkan, buangkan kasih makhluk, semua ada dalam hikam tu. Meninggalkan kasih disukai, ya, hendaklah zikir banyak, semua tu. Tengok apa dia kata sini, kaifa yang masyhur dalam hikam. Apa dia? Iaitu kaifa yashruku qalbun suwar akwan muntabi'atun fi mir'ati. Kaifa yashrukul qalbun, asyraka yushriku. Kaifa yushrikul qalb, suwarun baca, bukan suwari, silap. Suwarul akwan mubtada balik. Bila mubtada pada marfu' tu hukum keadaan apa ni? Suwarul akwani muntabi'atun fil mati. Bagaimana betapa dapat terang cahaya hati. Nak berjalan hati roh, macam mana kalau digelap tak boleh jalan, ya? Itu makna dia. Macam mana dapat terang cahaya mata hati batin kita? Bermula segala rupa akuan itu, ya, terjumpalah ia dalam mata hati. Muntabi'ah mana apa? Termeterai dalam kalbi kita ni. Sebab disebut kalbi kan, dia hanya berjalan dalam, bukan luar, ya, dalam kalbi. Bila kalbi kita ada muntabi'ah, terkap dalam tu hubbul mal, hubbud dunia, hubbul riasah, melekat dalam ni. Tak ada pergi dan dia jam. Baru kena buka, pum, cabut. Jadi hati tak akan percaya kalau rupa makhluk dalam cermin hati dia. Sekarang tolong lap rupa makhluk. Makhluk apa dia paling jahat? Nafsu, syaitan, lap semua dia. Segala bisikan nafsu, bisikan syaitan kita padamkan dengan istighfar dan spray dia dengan zikir. Nasai cermin hati kita terang. Ya, kalau kita biarkan dia biarkan. Sayang, cermin sifat dia boleh tangkap, macam-macam kita boleh tangkap, boleh masuk dalam tu. Tapi kalau kena kita tutup,
Kita biarkan dia berkeladak tu, ya habis rugi. Ya, itu maksud ini. Semua benda tu boleh tangkap dengan cermin hati kita, boleh menangkap semua alam, alamin, malakut, jabarut, semua dia boleh tangkap dengan syarat dia bersih. Sebab jalan ni riyadhah, bukan kajian dan belajar dan mengetahui, kemudian riyadhah, kerja, kena buat kerja. Itu maksudnya. Rohani kena buat kerja, tak buat kerja tak boleh. Jalan kerja apa? Riyadhah wal mujahadah. Mana lawan akan nafsu itu, bersihkan hati. Tapak dia tu kita nak sental hati je, tak banyak tempat dia, satu tempat dia dan qalbi tu je. Kita nak push dia betul-betul. Yang kedua, kaifa yarhalu ila Allah am kaifa yarhalu wa huwa muqabbalun bisyahawati, atau betapa dapat berjalan kepada Allah padahal ia tertambat dengan segala keinginan. Ya, keinginan nafsu tadi, kalau kita ikut dia tambat kita, jawab dia, kita tak boleh berjalan kepada hadrat Allah Ta'ala. Ya. Syahwat diibaratkan macam tadi tadi. Kita pergi dekat tepi pantai, kat jeti kan. Ada satu bot ni, dia punya bot luar biasa, besar, dia cantik, pakai kuasa kuda tinggi tuan-tuan ya. Tapi bila dia start, dia tali dekat nibung dia tak buka, dia boleh berjalan tuan-tuan. Bot tu mengambur je lah, tak boleh pergi. Dia kena buka tali tu baru dia pergi. Mana rangkaian tali syahwat nafsu dalam kalbi kita sila tanggalkan, buang. Ya, riyadhah. Nafsu suka tidur banyak, kita kerat dia bangun malam. Ya, dia suka makan banyak, kita kerat dia makan sikit. Ya, dia suka cakap banyak, kita kerat dia cakap sikit. Ya, itu sebab dalam suluk semua ni kita pakai ni. Dalam suluk kita pakai benda ni. Mengerat nafsu, tidur kena kurang. Awal-awal tidur pun pukul 12, pukul 3 kena bangun. Itu dalam suluk punya cara, nak cerita sikit je lah ya. Makan dia kena kurangkan. Ikut kesepakatan dia 1/6 daripada makan biasa. Kita makan biasa minyak ni, ambil 1/6 je. Sebab qillatu ta'miyal ibadah. Iza akallu rajul at-tu'ma muli'a jawfun nuran. Sikit kebadat makan itu ibadat, Nabi kata. Dan bila seorang mengurangkan makan, muli'a jawfuhu nuran, Tuhan penuhkan batin hati dengan nur. Bermakna kalau perut dia tak kuat, dia pakai sumbat, gadak kan, bukan nur masuk, zulmah, gelap. Bila gelap macam mana nak pergi Tuhan? Tu dia. Ya, kurang makan, kurang tidur. Nabi kata wa izzuhu qiyamuhu bil lail. Izzah, kemuliaan ada pada insan bila dia bangun malam. Kalau tak bangun malam, lawan mulia apa? Lawan mulia apa? Hino lah tuan-tuan. Jadi benda ni kita kumpulkan sebagai syarat untuk salik. Apa makna salik? Orang berjalan. Jadi kalau benda ni ada, dia cepat pergi dia. Sekarang kalau muqayyad, mukabbal ay muqayyad, diikat. Orang ikat kita, kemudian dia kata jalan dia, nak jalan, mana kena ikat? Mesti buka ikatan tu. Nafsu tu yang mengikat kita, sana-sana dia pegang hati kita dan tahu dia nak berjalan. Kan kita kerat dia. Tembak dengan zikir, kerat dia, cepat. Ringkas dia, 7 anggota zahir tu kita jaga. Ya, mata tak ingat, tak lihat benda yang ditegah. Itu makna kita dekat. Ya, mata kita tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis sahih, satu contoh je. Innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min syihamin iblis. Faman tarakaha azakahu Allahu ta'ama ibadatun tasurru. Rawahul Bukhari wal Muslim. Sesungguhnya satu penglihatan mata kita pada aurat perempuan. Dia tengok, cantik. Nak pump hati kita. Ya. Serban atas kepala dia tak perasan. Wah, dia macam gitu kan. Dia tengok dia tap kena je. Itu satu anak panah beracun daripada anak panah iblis, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Pum dah kena dah kat kalbi dia. Yang mari termenung balik. Ya, sekali kalau banyak. Bayang itu mata. Paman tarakaha, siapa yang meninggalkan benda tu, dia nampak sabtum dia elak. Dia elak niat dia kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sebab aku takut akan Tuhan yang maha besar pentadbir sekian alam. Ini yang disebut dalam satu hadis 7 gulungan yang mendapat naungan aras di syurga, bukan? Di antaranya apa? Yaitulah rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal. Ambil slogan tu. 7 gulungan dapat naungan aras, di antara dia apa? Laki-laki yang ditarik, dirayu oleh perempuan rupawan. Bukan perempuan tak ada gigi kan. Yang cantik, robotan, cantik, memang dia berkenan. Tapi oleh kerana dia gerun dengan Tuhan, dia tak wani.
Dia pakai kaedah inni akhafullah. Letak kaedah tu kat mana-mana. Kita nampak maksiat nak inni akhafullah. Nak dengar maksiat inni akhafullah. Nak cakap benda maksiat mengumpat inni akhafullah. Pakai kaedah tu. Aku gerun dengan Tuhan pentadbir sekalian alam. Maka bila dia maknanya apa? Dia tinggalkan benda tadi kena gerun dengan Ta'ala. Azakahullahu ta'ama ibadatin tasurruh. Allah Ta'ala beri dia kemanisan dalam ibadat. Kemanisan adalah benda yang sangat penting, tuan-tuan. Dalam ibadat kena ada manis. Kalau tak ada manis, habis. Ya. Macam kita makan, tuan-tuan, tiba-tiba ada rasa apa? Tawar. Makanan lezat, chip masak tu, boleh hebat. Tukang masak memang terkenal. Kita makan tawar, orang makan jilat jari. Lupa cek balik, kita demam panas lupa. Ya, sebab tu tak dapat rasa betul. Orang makan sedap, kita kata tawar. Lupa demam panas tu, demam panas zahir, menyebabkan kita tak dapat rasa cita rasa makanan yang lazat. Begitulah demam batin. Kita akan dapat rasa kemanisan qutul arwah, makanan ruh. Ibadat makanan ruh. Sampai manis bermakna kalau dia dapat manis ibadat, rohani dia telah mengalami kesihatan. Kalau dia tawar ibadat, mana rohani dia cek ada masalah. Dia buat kan tak buat tapi tak ada rasa apa. Dia semayang tapi tak ada rasa apa biasa. Semayang dia macam biasa. Dulu, kini dan selama-lamanya. Kita nak biar semayang luar biasa. Ya, biar ada perubahan. Ya, seperingkat ke seperingkat, sebab semayang tu mi'rajul mukmin, tempat uruj kalbi kita ke hadapan Tuhan. Agar kita semayang kalbi tak naik ke Tuhan, bermakna semayang kita tu banyak kena baiki lagi termasuk. Tapi satu sudut kita syukur sebab Tuhan dah izinkan kita ibadat boleh buat. Tapi satu sudut yang kita nak persembah ni kena yang secantik mungkin dengan Allah Ta'ala. Itu makna dia. InsyaAllah. Dah. Aku nan am kaifa yatma ayyadukula hadratullah ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammad. فإن خير القرآن الحمد لله